Jadi awal-awal tahun 60-an, 68 ataupun 69, iaitu arwah Pak Siddiq nak buka gelanggang. Pada masa itu silat ni tak ada nama lagi. Jadi bila nak buka gelanggang, dia ada 10 orang saja. Dia dah cari 10 orang saja yang nak belajar. Jadi Pak Cik tak terpilih. Sedangkan Pak Cik belajar agama dengan dia, tapi Pak Cik tak terpilih. Jadi dalam hati tak ada rasa kecil hati langsung pun. Tak ada rasa terguris lagi pun. Tak terguris langsung pun pasal rezeki aku tak ada. Jadi bila nak ambil kebenaran polis, dia nakkan 20 orang. Jadi bila nakkan 20 orang, baru Pak Cik terpilih untuk masuk persatuan tu. Silat itu belum bernama lagi. Jadi dah dapat 20 orang, maka belajarlah dengan silat tak bernama. Jadi belajar sampai ke 9 bulan tarikhnya kita belajar. Bila sampai ke 9 bulan, hampir nak dikatamkan. Tapi sebelum kita membuat katam, iaitu guru-guru tadi untuk memberi nama yang ada sekarang. Jadi masa iaitu buat persembahan tadi untuk mengambilkan katam, jadi apabila nak diambilkan kebenaran polis, jadi tak lulus pasal di semua ada 10 orang saja. Jadi arwah Pak Siddiq ni mengkabarkan kepada iaitu murid-murid yang belajar agama dengan dia. Jadi apabila diumumkan nak carikan sebanyak 20 orang nak buatkan kebenaran polis, nak ambil komen. Otak tak boleh belajar, kena tangkap. Jadi barulah saya terpilih untuk masuk seni silat yang tak bernama tadi. Jadi bila terpilih, kita pun belajar demi belajar. Sampai pelajaran kita sebanyak 9 bulan, kita nak dikatamkan. Jadi bila nak dikatamkan tadi, sebelum kita dikatamkan, iaitu guru nak bagi nama persatuan seni silat. Jadi apabila nak diberi nama dalam persatuan seni silat ni, jadi guru memilih kepada orang yang berkelayakan untuk membuat persembahan pasal nak ubahkan nama. Jadi pun saya tak pilih pasal saya kecil, kurus macam gahak saja. Jadi kebanyakan yang ada tu badan pun tegak-tegak. Tetapi walaupun saya kurus, ingatan saya baik. Sebut aja saya boleh buat. Jadi saya terpilihlah untuk membuat persembahan tadi. Jadi acara yang dipertandingkan yang akan kutundukkan kepada guru-guru, iaitu cuma dua bahagian tadi. Yang pertama iaitu tari tuduh, yang kedua pecah enam. Jadi saya ambil dua peringkat. Tari tuduh saya pun ambil dengan partner lain, pecah enam pun saya ambil dengan partner lain. Jadi buatlah persembahan. Jadi persembahan itu diadili oleh beberapa tokoh yang ada. Umpamanya salah satu daripadanya arwah Tuan Syekh Alias bin Haji Ta'lil dan arwah Pak Sahak, pengasas silat ini, arwah Pak Siddiq, iaitu K. Sanem dan Wak Nursan. Inilah 5 tokoh yang menonton acara yang saya buat pada saat itu untuk dibagi nama. Jadi buatlah persembahan. Awal-awal masuk memang pecah 6 dulu dah. Pecah 6 masuk sepasang, masuk lagi sepasang. Jadi bila sampai turn saya, acara tu lulus dah. Acara yang mula-mula tadi tak lulus pasal sangkut banyak terlupa, acara dia tak begitu baik. Jadi dalam membuat acara pecah 6 tadi, saya lulus. Habis di pecah 6-2, masuk tari tuduh pun 2 pasang tu. Saya pun ada terlibat dalam tari tuduh tadi. Jadi awal masuk orang lain lah, pasal saya baru habis pecah 6, orang lain masuk dulu. Trip yang kedua saya masuk tari tuduh. Jadi saya lulus tari tuduh tadi atas dengan partner saya, atas ingatan yang saya ada. Jadi pada saat itu saya digelarkan iaitu pendekar Kijang Putih. Di situlah datangnya nama tadi. Jadi yang diluluskan, yang disahkan iaitu salah seorang beberapa orang tadi, antaranya Tuan Syekh Alias bin Haji Ta'lil dan Bersinaling, arwah Pak Sahak daripada Sungai Besi Kuala Lumpur, Kiai Sanem daripada Kongkong Masai Johor, Wak Nursan daripada Kampung Sialang, dan arwah Pak Siddiq sendiri dari Azad Inilah. Jadi apabila dah tamat persembahan tadi, nak diketamkan. Jadi pada saat itu apabila habis saja membuat persembahan, barulah antara 5 orang ini tadi
iaitu kota tadi, iaitu Tugu. Sebagaimana Tugu orang Islam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dikatakan sending tadi, tidak mempunyai diri, tidak mempunyai wujud, yang wujud itu Allah semata-mata. Itu maksud sending. Jadi bila dah diubah nama dekat situ, bila saya dah diangkat, tapi saya belum mengajar lagi. Bila saya dah diangkat dan dah diubah nama, jadi kita teruskan latihan beberapa bulan lagi untuk khatam. Jadi apabila kita dah mengambil puasa sebanyak 6 hari, dan pada malam lek-lekan ataupun mati geni tadi, saya dihantar di tempat-tempat yang bergantung, iaitu di kolam air. Jadi orang pun tahu sana orang bunian banyak, dugaan memang sampai. Jadi habis pada waktu siang tadi, iaitu khatamnya seni silat dan khatamnya tenaga dalam. Jadi diumumkan oleh arwah Pak Sahab. Daripada tingkap aja diumumkan. Jadi kita menghadap dia umumkan daripada tingkap. Dia tak umumkan melalui depan. Dalam 40 orang belajar tadi, 9 orang saja yang lulus. Peringkatnya sampai tempat yang ke-9. Yang saya ingat semua sedikit-sedikit saja. Pasal perkara ni tahun 60-an dah lama. Jadi arwah Hasan bin Samad, dia dapat tempat yang pertama tenaga dalam. Iaitu Leman Haji Yatin mendapat tempat yang ketiga bahagian silat. Tetapi saya, bahagian silat saya dapat tempat yang pertama, bahagian dalaman saya dapat tempat yang kedua. Jadi mulalah bergerak, iaitu apabila dah diumumkan macam tu, mulalah saya buka gelanggang. Jadi sebelum saya buka gelanggang, saya orang miskin pada saat itu. Saya tak mampu nak beli baju banyak-banyak, ni baju cantik-cantik. Setakat cukup yang saya ada saja. Sampai iaitu akar bahar pun saya tak dapat nak beli. Cincin yang diwasiatkan guru pun saya tak dapat nak beli. Pasal saya tak ada duit, saya orang getah. Saya menulis getah pada saat itu. Dan apabila nak buka gelanggang, awal gelanggang yang saya buka di Felda Bukit Senggih, murid yang pertama iaitu Rostan. Grup-grup Rostan tadi. Jadi arwah Pak Siddiq ni buka lambang dekat baju dia, pasang dekat baju saya. Buka cincin dekat tangan dia, sarung dekat tangan saya. Dan buka akar bahar tangan dia, disarungkan ke tangan saya. Sayalah pewaris utama arwah Pak Siddiq yang boleh buka gelanggang. Jadi sebelum nak buka gelanggang tadi, kita ada satu ujian lagi, iaitu dia mengantar kita di Bangkuan Semerah Pak Yusuf. Saya pergi 4 orang. Saya, Kamaruddin bin Yusuf, iaitu alias bin Rashid, Baniran bin Mukhtar. Dihantar belajar di Semerah Pak Yusuf. Jadi saya belajar tentang silat-silat iaitu yang di Bangkuan. Jadi pada masa itu yang lulus 3 orang saja. Saya lulus, Baniran Mukhtar lulus, alias Rashid lulus. Kamaruddin bin Yusuf dia baru dapat 3 camp, dia tak ikut sama. Jadi dia batal. Jadi saya dianugerahkan iaitu selendang ataupun selempang berwarna merah, 1 calik di bawah. Alias dikurniakan selempang berwarna hijau, tak dicalik. Dan kita juga dengan Baniran bin Mukhtar, iaitu selendang merah dicalik. Jadi saya lulus ujian di Batu Pahat dan saya lulus ujian di Sungai Dua. Jadi gelanggang yang awal saya buka iaitu di Felda Bukit Senggih, lebih kurang dalam 230 orang lah ramainya. Jadi turunnya seni silat ini, awal pertama turunnya seni silat ini, datangnya seni silat ini daripada Pak Sahab. Pak Sahab turun kepada arwah Pak Siddiq, Pak Siddiq turun kepada saya. Jadi nama-nama yang di atas tadi arwah Pak Sahab, nama yang kedua arwah Pak Siddiq, dan nama yang ketiga nama saya. Dalam banyak-banyak anak murid sebanyak 40 orang, tak ada satu pun yang buka gelanggang. Cuma saya saja. Jadi bila saya memegang tampuk-tampuk ini, saya melantik iaitu pewaris-pewaris, lantikkan daripada saya. Tetapi asas datangnya silat tu daripada 5 orang tadi, awal yang tunggal yang dilantik boleh buka gelanggang saya.